saya senang sekali bisa bertemu dengan saudara 我很感恩可以跟你们见面， karena sejak pandemi guys sudah lama kita nggak bertemu. 因为疫情之后到现在已经跟你们很久没有见面了。 Nah, pertanyaan saya saudara, 我的问题是， apakah di masa-masa wabah corona atau pandemik ada di antara saudara yang sering mendapat mimpi? 在这个疫情当中，有没有常常做梦的弟兄姊妹做异梦或是得到异象的？ Oh ya. Kenapa saudara di masa pandemik ini banyak orang suka dapat mimpi? 为什么在这个疫情中，很多人就是得到就是异梦或是做梦？ Karena roh manusia itu kan hidup. 因为人的灵啊是活着的， Apalagi roh orang-orang yang sudah terima Yesus itu peka sebenarnya. 尤其是就是认识了基督的人，基督徒的灵就是比较敏锐的， Dan roh manusia itu nggak pernah tidur. 而且人的灵都不会睡觉的， Yang tidur itu tubuhnya. 睡觉的是我们的身体， Yang istirahat itu pikirannya. 需要休息的是我们的思想， Tapi roh manusia itu nggak pernah tidur. 但是人的灵是永远不会睡觉的。 Jadi roh manusia tetap terjaga selama 24 jam. 所以人的灵啊，24小时都是醒起来的。 Dan seringkali waktu manusia itu tidur, roh jadi jauh lebih peka. 而且有的时候人就在睡觉的时候，我们的灵啊比较敏感， Karena waktu manusia tidur, 因为人就在睡觉的时候， kelima indera manusia itu tidak menghalangi roh manusia untuk menangkap sesuatu. 我们的五官不会拦住我们领受什么。 Nah, jadi saudara, seringkali waktu kita tidur, Tuhan tuh bicaranya lebih gampang. 所以有的时候神比较容易对我们说话，当我们正在睡觉的时候。 Kalau kita tidur, Tuhan tuh mau bicara lebih mudah. 如果我们睡觉，神要对我们说话比较容易， Karena tidak ada perlawanan dalam pikiran dan tidak ada perlawanan dari suara-suara di luar. 因为在我们的心、我们的思想不会有抗议，而且从外面的声音都不会打扰。 Itu sebabnya kalau saudara mungkin sering dapat mimpi, 所以如果你常常做梦， itu tandanya bahwa roh saudara tuh sedang mencoba mencari sinyal, mencari suara Tuhan. 就是那表示你的灵正在想尽办法来寻找神的频道。 Nah, kalau saudara bisa tahu itu mimpi dari Tuhan dan bisa menerjemahkan mimpi itu, 如果你可以知道那是从神而来的梦，而且能够解那个梦， maka saudara akan menjadi orang yang menerima pesan Tuhan. 你就成为一个领受神的应许、神的很多话的人。 Saya mau tanya lagi, siapa di sini yang bisa khotbah? Angkat tangannya. 在这里会讲到的可以举手 Siapa yang bisa khotbah? Angkat tangan. 呀。如果你会讲到的可以举手吗？ Nggak banyak. 不多， Tapi yang bisa mimpi, semua bisa mimpi. 但是每一个人都会做梦，每个人都会。 Dan seringkali pesan yang kita dapat lewat mimpi itu jauh lebih berkuasa daripada khotbah. 有的时候我们所得到的梦啊，所做的梦啊，比较有权，就是因为里面的内容让我们比较得到坚固。 Saudara mungkin nggak percaya. 可能你不相信。 Contoh pertama di Alkitab adalah Abraham. 第一个例子在我们的圣经中是亚伯拉罕。 Abraham dapat mimpi dari Tuhan. 亚伯拉罕从神得到了梦， Dia dapat penglihatan dari Tuhan. 他
从神得到了一个意象， Dan lewat mimpi dan penglihatan, Abraham menjadi orang yang sangat kaya dan diberkati. 借着他的梦跟他的意象，神就祝福了亚伯拉罕，变成一个非常富有、非常可畏的一个人。 Yusuf dapat mimpi dari Tuhan. 约瑟也是从神得到了梦， Dan karena pesan Tuhan dalam mimpi Yusuf, 因为神借着这个梦的，就是一个吩咐给约瑟， Yusuf berhasil menjadi Perdana Menteri di Mesir. 约瑟就成功了，成为一个就是埃及的宰相。 Dan ia mendapat mimpi dari Tuhan. 但尼里也是从神得到了一梦， Sehingga dia menjadi kepercayaan raja. 知道他真的被王信任。 Yusuf mendapat mimpi dari Tuhan. 约瑟也是从神得到了梦， Yusuf bapaknya Yesus ya. 这个约瑟就是那个主耶稣的父亲哦。 Akhirnya karena Yusuf dapat mimpi dari Tuhan, 因为约瑟得到了这个梦，做了这个梦， dia berhasil menyelamatkan Yesus dari pembunuhan oleh Herodes. 他就可以救了耶稣，不会被就是希律王杀。 Petrus dapat penglihatan dari Tuhan, 彼得也是从神得到了一梦， sehingga Injil bisa diberitakan sampai ke bangsa-bangsa, termasuk bangsa Tiongkok. 知道了，就是福音可以传遍到全地，包括中国人，我们华人。 Terakhir, 最后， Yohanes mendapat mimpi di Pulau Patmos, penglihatan di Pulau Patmos. 约翰施洗，不是施洗约翰了，约翰也是从巴摩岛得到了意象，得到了梦。 Kita punya gambaran tentang masa depan akhir zaman nanti gimana. 我们就可以看见以后将来会发生的事情会怎么样。 Jadi mimpi itu dahsyat, saudara. 所以梦是一个非常 Jangan pandang remeh kalau saudara mimpi. 不要轻看，不要轻忽， Jangan bilang saya kebanyakan makan coipan jadi mimpi. 不要说我吃太多了菜板，所以变成了做梦。 Jangan ya. 不要这样说， Katakan bersama-sama dengan saya, 我一起说， Tuhan 主啊， beri saya mimpi 给我一个梦， dan penglihatan. 而且意象。 Amin. 阿门。 Nah, kita mau lihat slide-nya dulu, saudara. Langsung loncat slide kedua aja. 我们看第二个 slide。 Jadi di slide ini kita akan belajar tentang mimpi. 我们现在要看关于 Nah, saudara, slide kedua nah ini. Saudara bisa baca, yang bisa bahasa Indonesia bisa dibaca. Jadi ada seseorang bermimpi, lalu dia cerita sama temannya di gereja. 有一个人做梦，然后他就跟他的朋友在教会讲。 Nah, temannya ini akhirnya minta tolong saya untuk menerjemahkan mimpi itu. 然后他的朋友就请我来帮助他解梦。 Nah, dalam mimpinya ada jadi mama dari pelayan gereja. 就是bukan di slide ketiga aja, di situ bahasa Mandarin ada. Oh, ada. 就是 Nah, itu. 童工 Ya, 呀， ini. 童工的母亲就是做个异梦。 Ya, jadi ada satu mimpi tentang banjir. 就是大淹水。 Nah, mama dari seorang pelayan gereja dapat penglihatan tentang anaknya. 然后他就看见了他的孩子， Penglihatan tentang anaknya ya, bukan mimpi, penglihatan. 就是意象，不是梦哦，是意象。 Rumah anaknya mengalami banjir besar. 他的孩子的家就是有大淹水， Dan terangkat sampai ke atas banjir itu. 是真的被提上去，因为那个水就是被提上去。
Tapi mereka nggak tahu artinya. 但是他们不懂这个意思， Mereka tanya sama saya 然后他们就问我， tahu artinya nggak? 牧师，你知道他的意思吗？ Akhirnya saya bantu mereka menerjemahkan mimpi mereka. 然后我就帮助了他们怎么样来解他们的梦。 Nanti di akhir khotbah, saudara baru tahu jawaban saya apa. 然后最后就是这个还没有结束之前，你才知道我的答案是什么。 Ya, slide selanjutnya. 然后接下去， Nah, saudara, jadi hal-hal rohani itu selalu seringkali bertentangan dengan hal-hal yang duniawi. 属灵的事情跟主世界的事情常常是相反的。 Alkitab seringkali bertentangan dengan ilmu pengetahuan. 圣经跟科学常常是相反的。 Jadi ilmu pengetahuan mencoba menerjemahkan mimpi secara logis. 所以科学也是想解梦，是用就是一个能够合逻辑的方法。 Contohnya kalau saudara mimpi dikejar-kejar anjing, 例如说，如果你做梦就是说被狗追赶， ilmu pengetahuan akan menjelaskan itu secara masuk akal. 然后科学就用就是合理的方法来解梦， Tapi Alkitab akan menerjemahkan secara rohani. 但是圣经会用属灵的方面来解释。 Kalau saudara mimpi bertemu seorang perempuan berbaju hitam, 如果你做个梦，就是见了一个女人穿黑色的衣服， ilmu pengetahuan akan menerjemahkan secara masuk akal. Yang mungkin saudara ibu bajunya warnanya hitam. 啊，然后科学可能就是很简单的解释，很理想的解释啊，可能你做梦，你的亲戚就是穿黑衣服。 Tapi Alkitab akan menerjemahkan wanita berbaju hitam sebagai Isabel atau roh Isabel atau roh pengontrol pengendali. 如果圣经可能会解释说，这个穿黑色的女人可能是就是掌控的女人，或是以色别的灵啊，或是其他的。 Nah, jadi saudara, 所以呢， jangan lagi beralasan kalau saudara mimpi, saudara kebanyakan makan coipan. 所以如果你做梦的时候，你不要说你太多了吃一些就是糕， Tapi mulai punya kerinduan untuk tanya sama Tuhan, Tuhan mau bicara apa sama saya? 但是开始有一个渴慕的心说，主啊，你要对我说什么？ Walaupun mimpinya nggak masuk akal. 虽然有的时候我们的梦是真的是没有办法合逻辑的， Tetap tanya Tuhan, Tuhan ada pesan apa dari Tuhan buat saya? 你还是要问神，神啊，你要对我说什么？ Amin. 阿门。 Nah, saudara, slide selanjutnya. 然后继续下去， Di slide selanjutnya itu saya kasih ilustrasi. Ada 我给 handphone, 你一个就是 nah, ada handphone, 有一个电话， dan satu lagi ada bahasa. 有 Slide 一些的言语。 Oke, jadi terima kasih kalau dalam bahasa Jerman itu danke. Dalam bahasa 谢谢 Spanyol gracias. 对德国语就是 Kalau bahasa Mandarin apa ya terima kasih ya Bu? 多谢，谢谢。 Cece ya. Oke, nah kembali ke saya sekarang. 然后 Saudara, mimpi dan penglihatan itu salah satu bahasa yang Tuhan punya. Bahasa yang surga punya. 天国的语言，神的语言，其中一个就是梦跟意象。 Jadi kalau kita bisa ngerti bahasa mimpi, Tuhan bisa pakai itu untuk berbicara sama kita. 所以，如果我们知道梦的语言，神能够借着梦来对我们说话。 Ada nggak di antara saudara yang punya karunia menerjemahkan bahasa roh? Ada nggak ya? 在我们当中有没有解方言的，还是
翻译方言的恩赐？如果有的话，可以举手。 Ada nggak ya, Bu Liu Eki? Bu Eki ada nggak? 有没 Nggak ada ya? 有？nggak kelihatan kalau saya pakai iPad Pak kecil. Kalau menurut pengetahuan Ibu ada? Harusnya ada. Harusnya ada. Oke. Nah, saudara, kenapa ada karunia menerjemahkan bahasa roh? Karena ada bahasa roh. 为什么有一个翻译方言的恩赐？因为有方言啊， Betul? 是吧？ Jadi orang yang bisa berbahasa roh membuka peluang untuk bahasa itu diterjemahkan sehingga kita dapat pesan Tuhan. 所以会说方言的人呢、是给了一个机会给那个方言能够被翻译出来，直到我们可以得到神的嘱咐、神的吩咐。 Jadi kalau saudara sering mendapat mimpi, itu sebenarnya cara Tuhan mau berbicara kepada saudara. 所以，如果你常常做梦，那就是神要对你说话的方式。 Jadi kita harus belajar bahasa Tuhan, salah satunya adalah mimpi dan penglihatan. 所以我们要学习神的语言，就是其中一个就是梦跟意象。 Nah, saya mau cerita lagi, saudara. 我要做Ada 就是 satu orang ibu, 有一个妇女， anaknya ini nggak percaya sama Tuhan. 这个孩子都不相信神， Jadi ibunya ini cinta Tuhan, tapi anaknya ini sama sekali nggak peduli sama Tuhan. 这个妇女是非常爱主的，但是她孩子真的不理神。 Sekali waktu si ibu mimpi. 有一天，这个妇女，这个妈妈就做个梦， Nah, di mimpinya si ibu ini lihat anaknya mengendarai sebuah mobil. 她梦中看见她孩子是正在驾车， Nah, di depan mobil anaknya ada truk berisi kayu-kayu pohon yang besar. 然后她孩子驾车，前面有一个大卡车，卡车是有很长很长的树木，很多的树。 Lalu di mimpi itu kayu-kayunya jatuh dari truk. 那个木头啊，就是从那个卡车，她梦中就看见那个木头就掉下去， Menimpa mobil anaknya dan di mimpi itu dia lihat anaknya meninggal. 然后压了她孩子的车，而且在梦中她看见她孩子过世了。 Waktu si ibu dapat mimpi, dia takut cerita sama anaknya. 当那个妈妈得了这个梦，她就很害怕告诉她孩子，不敢， Karena dia takut anaknya nggak percaya. 因为她怕她孩子不相信。 Tapi tiba-tiba si ibu mengumpulkan keberanian dan dia cerita. 但是她母亲就想尽办法来勇敢起来，对她孩子说。 Waktu ibunya cerita, anaknya bilang apa, saudara? 当她妈妈对她说的时候，她孩子怎么回答呢？ Ah, mas, saya nggak percaya. 妈，我不相信， Itu mampa mimpi buruk aja. 那只是你做噩梦而已。 Mamanya sedih. 妈妈就非常伤心， Tapi karena mamanya tahu dalam roh bahwa itu mimpi pesan Tuhan, 但是因为她母亲在灵里知道那是神给她的吩咐， mamanya berdoa terus. 她母亲就继续为她祷告， Dia berdoa terus. 她继续祷告。 Kira-kira 2 minggu kemudian, 大概2个礼拜后， mamanya ditelepon sama rumah sakit. 有一个医院打电话给她母亲， Disuruh ke rumah sakit karena anaknya kecelakaan. 然后请她这位妈妈到医院，因为她的孩子就是有车祸。 Saudara pasti bisa menebak kecelakaannya apa kan? 你应该可以就是猜一猜他是怎么样的车祸， Dan saudara pasti bisa menebak anaknya bertobat apa enggak. 你就可以猜那孩子真的悔改吧？ Bertobat anaknya. 是真的悔改了。 Jadi kalau kita bisa dapat mimpi, 所以如果我们能够得到了异梦， itu bisa menjadi alat Tuhan untuk membuat seseorang bertobat dengan jauh lebih cepat daripada dikotbahin pendeta. 会让人家比较快的悔改，比起牧师对他说，就是一些道。 Satu contoh lagi deh.
给你另外一个例子， Ini tentang mama saya. 这是我的母亲。 Jadi mama saya ini dia lagi tertekan luar biasa. 我妈妈受到很大的压力， Dia lagi punya konflik dengan adiknya. 她跟她的妹妹就是吵架， Jadi adiknya ini maki-maki dia, hina dia. 然后她的妹妹就是一直说一些不好的事情，然后一直跟她发脾气骂她。 Nah, mama saya ini tipenya perasa, melankolis. 我妈妈是非常就是重感情的人，所以她是非常心软的人。 Jadi dia jadi sangat tertekan, susah tidur. 她是受到很大的压力，很难睡觉，很难入睡。 Lalu saya ingat jam 4 subuh saya terbangun karena saya dapat mimpi tentang mama saya. 我记得我4点，就是早上4点起床被醒过来，是因为我妈妈。 Di mimpi itu saya lihat mama saya sakit sesak nafas, lalu akhirnya pingsan di jalan dan dibawa ke rumah sakit. 我在这个梦中就看见我妈妈，因为就是气喘啊，很难呼吸，就昏倒在路上，然后入了医院。 Lalu saya ceritakan mimpi itu sama mama saya. 然后我就把这个梦就跟我妈讲， Dan saya bilang begini, 我就这么说， Mi, Tuhan lagi memperingatkan Mami 妈咪，神正在提醒妈咪， untuk tidak membiarkan tekanan dari luar membuat hati Mami sesak. 不要让外面来的压力让你的心就是很难受。 Karena kalau tidak, akan ada sesuatu yang buruk terjadi. 如果不是这样的话，会一些不好的事情发生在你身上。 Puji Tuhan, saudara, 感谢主， akhirnya mama saya terbuka bahwa emang dia sedang ngalamin tekanan luar biasa. 他就可以就是自然的回答说，他本来就是正在受很大的压力。 Belum lagi 2 minggu lagi itu anaknya menikah. 还有他2个礼拜后，他的妹妹的孩子会结婚。 Jadi saudara bisa bayangkan kalau anaknya menikah dia sakit. 你可以想想看，如果他的就是子女结婚，然后他生病怎么样？ Nah, itu cara Tuhan untuk menolong kita lewat 这 mimpi. 是神的方法，神的其中一个办法来帮助我们是借着梦。 Hari ini saya ingin mendorong saudara 所以现在我要就是就是推动各位 untuk berdoa dan minta Tuhan mengajari saudara bahasa mimpi, bahasanya 让你 Tuhan. 祷告，让你可以明白神的语言，就是梦的语言。 Oke, lanjut slide dulu. 然后继续下去。 Nah, di slide selanjutnya saudara, 然后继续下去， ini pertanyaan-pertanyaan yang mungkin sering muncul. 这些问题可能常常出现。 Ya. Bagaimana saya bisa tahu mimpi atau penglihatan itu dari Tuhan, Pak? Atau bikinan saya sendiri? 我怎么知道这个梦或是意象是从神而来的，要不是我自己的幻想呢？ Bisa nggak sih, Pak, mimpi dari setan? 那个梦跟意象能不能从魔鬼而来的呢？ Nah, cara saya menafsirkan mimpi dengan benar itu gimana, Pak? 如何正确的解梦呢？ Kalau saya dapat peringatan lewat mimpi, saya harus gimana? 如果我在梦中得到了一些的警告，我应该要如何？ Apa yang harus saya lakukan kalau tiba-tiba saya dapat mimpi dan penglihatan? 如果我得到了梦跟意象，我要做什么呢？ Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering muncul, saudara. 这些问题常常出现。 Tapi kita baca firman Tuhan dulu, coba di slide selanjutnya. 所以我们现在要看一下神的话，在接下来 Ya. Nah, Yoel 2 ayat 28. 约珥书第2章28节， Ini ayat untuk saudara ini. 这是给你的。
Yoel 2 ayat 8-28 berkata, 约珥书2章28节说， orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. 老年人要做异梦， Anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. 你的儿女要说预言。 Jadi memang orang-orang yang tua akan dapat mimpi. 这些老人要做异梦， Anak muda bernubuat. 然后年轻人要说预言。 Jadi kekuatan dari generasi Yeremia atau anak muda itu mereka akan berbicara, berteriak. 所以耶利米时代就是年轻人，他们的力量就是他们要说话，他们要呼喊。 Tapi senjata orang-orang tua adalah mimpi dan menafsirkan mimpi itu. 但是老人家的武器就是梦跟解梦。 Saudaraku, Tuhan udah kasih senjata untuk saudara yang mungkin sudah tua, yaitu mimpi. 上帝已经赐给你武器了，比较年长的们就是异梦。 Saudara pernah tahu nggak kalau saya ini sebenarnya cacat? Kaki saya pendek sebelah karena pernah kecelakaan waktu saya kecil. 你知道吗？我有残障，就是我的脚就长短，因为小的时候有车祸， Ceritanya begini, saudara. 就是这样。 Nenek saya dapat mimpi 我的婆婆做了梦， kurang lebih 3 hari sebelum saya kecelakaan. 就是我还没有车祸之前的3天， Di mimpi itu dia lihat bunga mawar sedang mekar. 然后那梦中看见就是玫瑰花正在睁开， Indah sekali mawarnya. 那个玫瑰很漂亮， Tapi tiba-tiba layu. 但是突然间就是枯谢了， Terus nenek saya bangun. 然后我婆婆就起床， Nah, nenek saya akhirnya cerita ke mama saya, 就对我妈妈说， saya mimpi tapi nggak tahu artinya. 我做梦，但是我不知道这个意思是什么。 Mama saya juga nggak tahu artinya, jadi dia bilang cuman mimpi mungkin Mi. 然后我妈妈也是不懂，然后她说啊，可能只是一场梦而已啦。 3 hari kemudian saya ngalamin kecelakaan dan sejak hari itu kaki saya cacat, saya pernah lumpuh, nggak bisa jalan. 然后3天后我真的车祸，然后我真的没有办法走路，那时候真的瘫房了。 Itu mimpi peringatan itu namanya. 这个梦就是正在警告的梦。 Saudara pernah bayangkan tidak kalau nenek saya bisa menerjemahkan mimpi itu? 你可以想象看，如果我的婆婆能够解这场梦是怎么样？ Saudara bisa bayangkan kalau nenek saya adalah orang yang kenal Tuhan dan suka berdoa. 你可以想象看，如果我婆婆那时候是一个敬畏上帝的人，而且常常祷告的人， Cucunya akan diselamatkan dari kecelakaan. 她的孙子都不会发生这场车祸了。 Nah, jadi saudara, 所以弟兄姊 jangan 妹， pandang remeh mimpi. 不要轻看梦。 Tapi saudara harus punya kerinduan untuk Tuhan bicara kepada saya lewat mimpi. 但是你要有一个渴慕的心，让神对你的梦说话，对你说话，借着梦。 Katakan bersama-sama dengan saya, 一起跟我说， Tuhan Yesus, 主耶稣 beri saya mimpi. 给我一场梦， Bicara sama saya. 对我说话， Supaya saya bisa melindungi keluarga saya. 直到我能够保护我的家人， Lewat doa-doa saya. 接着我的祷告。 Amin. 阿门。 Ada banyak cerita sebenarnya saudara. 其实是真的很多故事， Cuma nanti saya dibilangin pendetanya banyak cerita, nggak banyak ayat. 但是如果这样下去的话，可能会人家说我是很多故事的牧师，没有神的话的。 Nggak, saya bercanda itu ya. 那是开玩笑啦。 Lanjut slide dulu. Sebentar lagi saya selesai kok kita sampai 然后继续下去，一下下就结束了。 slide selanjutnya. 继续下去， Nah, mengapa Allah bicara lewat mimpi? 为什么神借着梦说话？ Karena waktu kita tidur, telinga kita itu terbuka.
因为当我们正在睡觉的时候，我们的耳朵是空开的。 Menurut penelitian medis, 按照就是医学的一些的调查， sekalipun manusia sudah sekarat, 虽然一个人呢就是昏迷当中， udah nggak bisa melihat, 已经没有办法看见了， nafasnya sesak, 可能呼吸很困难， syarafnya mati, 然后他的精神已经就没有什么活动 telinganya 了， masih bisa mendengar. 他的耳朵还是开通的。 Telinga adalah salah satu organ terakhir yang mati. 耳 Terakhir. 朵是最后，如果人要死的话，最后死的一个就是器官，就是耳朵。 Nah, makanya kalau kita tidur, telinga kita tuh lebih jelas dengar Tuhan. 所以当我们睡觉的时候听神的话，我们的耳朵比较清楚。 Yang kedua tadi, 第二，我已经说了， karena kalau kita tidur, pikiran kita tenang. 我们睡觉的时候，我们的头脑是正在安息，正在休息。 Ketiga, karena roh kita memang nggak pernah tidur. 第三，本来就是我们的灵不睡觉。 Yang keempat, waktu kita tidur, kita nggak pakai logika untuk mengartikan mimpi. 当我们正在睡觉的时候，我们不会怀疑，而且不会用分析功能来解梦。 Dan waktu kita tidur, ada rahasia yang Tuhan kasih tahu sama kita. 而且当我们正在睡觉的时候，神会给我们知道它的奥秘，奥秘会被解开。 Lanjut slide selanjutnya. 然后继续下去。 Tujuan dari mimpi dan penglihatan yang dikasih sama kita. 神给我们异梦跟异象的目的是什么？ Yang pertama adalah untuk menyingkapkan hati Bapa. 第一，要显出天父的心意； Yang kedua, memberi direction bagi perjalanan. 第二，要指引我们的方向； Ketiga, memberi beban doa. 要给我们祷告的负担； Yang keempat, mengarahkan saudara pelayanan apa yang harus saudara pilih. 要指引我们要服侍在什么方面。 Yang kelima, ini dahsyat. 第五是很棒的， Tuhan bisa menyembuhkan seseorang lewat mimpi. 神能够医治一个人借着梦。 Yang keempat, membangkitkan iman. 然后接下来就是要感动我们心情。 Udah ketujuh ya. Yang ketujuh, memberi peringatan. OK， 第七就是要警告我们。 Kedelapan, menegur. 第八，责备我们，改正我们。 Kesembilan, pernyataan keselamatan bagi manusia. 第九就是救赎的讯息给人类。 Ya, kembali ke saya. 然后回到牧师， Saya minta maaf kalau slide-nya nggak habis, saudara, tapi saya coba jelaskan dulu yang ini ya. 我不好意思，就是没有办法结束我这个投影的，但是我只是要解释这一点。 Saudara, di Alkitab banyak cerita orang yang nggak kenal Yesus bertobat karena mimpi. 在圣经里面说了很多关于人家不认识上帝，因为梦而悔改。 Jadi berdoalah begini, saudara. 所以你要这样祷告： Tuhan, anak saya nggak bertobat-bertobat. 主啊，我的孩子都不要悔改。 Jumpai dia lewat mimpi. 主啊，借着梦让你与他见面吧。 Saudara, kalau saya nanti bahas lagi di Alkitab, banyak orang yang bertobat karena ditegur lewat mimpi. 然后，如果我回到圣经里面，你就能够看见很多人悔改，是因为在梦中被警告。 Ayub, kitab Ayub pernah berkata, 约伯有一句话说， pada waktu malam Tuhan mengejutkan manusia akan dosa-dosanya lewat mimpi. 在夜间，上帝提醒人关于他们的罪恶。 Nah, di masa Pentakosta ketiga, kita harus kembali punya kerinduan supaya mimpi kembali kepada gereja. 在这个第三个五旬节的时代里面，我们要有一个渴慕的心，让梦就回到教会里面。 Saya kasih contoh terakhir. 我给你最后的一个例子， Mimpi bisa menegur isi hati manusia. 梦
梦能够就是责备我们的内心。 Pernah nggak saudara mimpi mencapai sesuatu padahal dalam kenyataannya tidak? 有没有就是你有梦过，你可以拿到一件事情，但是事实上是没有得到的？ Pernah nggak saudara mimpi menikahi seseorang padahal sebenarnya pacaran aja belum? 有没有做过梦，就是跟一个人结婚，但是到现在都还没有跟他谈恋爱过？ Pernah tidak saudara mimpi punya ini, punya itu, padahal pada kenyataannya saudara nggak punya? 有没有做个梦，就是说你有这个，你有那个，你拥有一切，但是你到现在说实在话都没有？ Nah, itu cara Tuhan menegur kita lewat mimpi. 那是神的方式来责备我们，借着我们的梦， Agar kita berhati-hati dengan apa yang menjadi hasrat kita. 直到我们能够就是小心对我们的心愿小心。 Agar kita berhati-hati jangan sampai ada berhala dalam hati kita. 知道我们的心中不要有任何的偶像。 Makanya saudara, ayo kita punya kerinduan Tuhan bicara kepada kita lewat mimpi. 所以我们要有一个渴慕的心，让神对我们说话，借着梦。 Slide terakhir. 最后的一个最后一个要分享的， Ada dari mana asal mimpi? Nah, kita akan bahas saja di sini habis-habisan ya. Terus kalau saudara ada yang mau bertanya, saudara boleh bertanya ya. Asal dari mimpi, tolong slide-nya ditampilkan. Asal dari mimpi. 14sun就是意象的来源，梦的来源。 Ya, Pak, mimpi itu dari mana sih, Pak? Dari setan, dari Tuhan, apa dari saya? 这梦是从我啊，或是从魔鬼啊，或是从哪里而来的？ Nah, di slide 在 mimpi 佛 itu 音里面， ada yang berasal dari Roh Kudus. 梦是有从圣灵而来的， Lalu mimpi ada yang berasal dari setan. 然后也是能够从魔鬼而来的。 Lalu mimpi ada yang berasal dari diri sendiri. 13，然后也是有自己而来的。 Nah, Roh Kudus saya sebut di situ pengendali. 然后我这里看见就是圣灵是掌管者， Sedangkan setan itu saya dalam kurung seizin Tuhan. 然后魔鬼的话是神许可的， Dengan kata lain, 意思是 sekalipun itu mimpi berasal dari setan, 虽然那场梦是从魔鬼而来的， Tuhan pakai itu untuk memperingatkan kita. 上帝使用那场梦来提醒我们。 Karena Roma 8 ayat 28, Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan buat kita. 因为罗马书8章28节说，万事都互相效力，叫爱神的人的益处。 Nah, ciri-ciri mimpi yang dari Roh Kudus itu bisa disebut prophetic nightmare atau mimpi buruk tapi sebenarnya pesan Tuhan. 然后从圣灵而来的噩梦呀，也可以说是先知性噩梦。 Nah, saudara pasti pernah mimpi buruk. 你可能有做过噩梦， Kenapa seseorang bisa mimpi buruk? 为什么有人会做噩梦？ Yang pertama, 第一， kalau mimpi buruknya dari Tuhan, 如果从神而来的噩梦， itu sifatnya peringatan. 那是一个警告性的。 Tuhan sedang memperingatkan kita akan sesuatu yang bisa terjadi atau yang akan terjadi. 上帝正在提醒我们，正在警告我们将来会发生的事情。 Contoh mimpi akan ada gempa, mimpi keluarga dalam masalah, mimpi kecelakaan, keluarga, teman dekat, orang terdekat. 或是比如说，就是会有灾难啊，然后谁会有什么发生什么事情啊，什么不好的事情发生， Lalu bisa juga mimpi buruk dari setan. 也是有从撒旦而来的噩梦， Tujuannya itu mengintimidasi kita. 就想尽办法要就是压迫我们，要
Tujuannya membuat kita merasa sangat bersalah dan pada akhirnya depresi, stres. 然后它的目的就是让我们就是有挫折感，而且受到压力，然后变成了忧郁。 Tujuannya cuma menakut-nakuti kita supaya kita nggak punya damai sejahtera, lalu akhirnya nggak bisa berdoa. 然后让我们就是没有平安，而且不会祷告。 Nah, kenapa seseorang bisa dapat mimpi buruk dari setan? 为什么有一个人可以从魔鬼而来得到了异梦呢？ Itu karena orang itu pada hidupnya sehari-hari dia buka celah. 因为他的人生有很多的破口， Dia buka celah lewat dosa, dia buka celah lewat kebencian, kepahitan, atau pada hari itu dia mengeluarkan kata-kata kutuk. 或是在那天他说了一些咒诅的言语啊，然后活在最终啊，或是那时候他真的很多的破口，或是有破口。 Nah, yang kedua, mimpi dari Roh Kudus itu pasti isinya tentang kasih. 然后第二，从圣灵而来的梦，就是里面就是有爱的表达，关于 Tapi 爱。 mimpi dari setan atau dari sendiri itu pasti tentang hawa nafsu. 但是从我们自己或是魔鬼而来的，就是情欲上的。 Contohnya mimpi-mimpi yang porno, mimpi-mimpi yang najis, mimpi-mimpi di mana kita marah-marah sama orang, mimpi di mana kita melakukan kekerasan terhadap seseorang. 比如说就是一些就是性的梦啊，一些就是残暴的梦啊，或是我们做一些不好的事情的梦。 Yang terakhir selanjutnya, mimpi dari Roh Kudus itu selalu tentang penyerahan diri, tentang berserah. 然后圣灵来的梦啊，常常就是关于降服，或是我们把自己献给神，交托给神。 Tapi mimpi dari setan atau diri sendiri itu selalu tentang memenuhi hasrat pribadi, memenuhi keinginan pribadi. 从撒旦而来，或是从自己而来的是常常会满足自己的心愿。 Terakhir, mimpi dari Roh Kudus itu kadang bisa bikin kita lelah karena ada peperangan rohani. 有的时候从圣灵而来的梦也是会让我们很累，因为里面有属灵征战的内容。 Contohnya kalau saudara baru pulang dari satu ibadah atau dalam satu persekutuan doa, waktu saudara tidur, saudara ngalamin peperangan rohani, bangun-bangun kok capek dan 比如说，你是正在一个布道会，或者是在一个什么什么会特会，然后你睡觉的时候做梦，你起来的时候觉得很累，因为里面有属灵征战。 Nah, saudara pernah nggak ketindihan? Coba, nah selesai, kembali ke saya. Ini 呀 kan poin 有没 terakhir. 有就是受到，就是有的时候睡觉的时候好像被压着、 Saudara pernah ketindihan nggak? 被压住一样的感觉？ Pernah Pak ketindihan lemari? Bukan itu. 有被那个就是什么压住，不是那个物体上的。 Pernah nggak saudara ketindihan kayak waktu tidur tuh kayak ada setan lagi mencekik saudara, saudara susah untuk menyebut nama Yesus, saudara kayak gitu. Alam nama Yesus, oh susah. 有没有做梦过？就是你好像你颈项就有一个东西，或是一个魔鬼来压住你，然后你连说耶稣的名就很困难。 Nah, ketindihan itu adalah satu bentuk penindasan roh jahat terhadap manusia lewat mimpi. 那是一种就是魔鬼灵界的收压的一个方法。 Jadi seseorang bisa tertindas, tersiksa dalam mimpi. 人可以感受到非常不舒服，受到很大的压力在梦中。 Waktu saya adakan seminar menerjemahkan mimpi, saudara, 当我正在做一个就是讲座会，关于 ada orang yang share di layar chat, Pak, saya hampir tiap hari ketindihan. 然后有人就是跟我说，牧师，我好像几乎每天晚上都受这样的压住。 Nah, kemungkinan besar orang ini ada hubungannya dengan okultisme, penyembahan roh-roh jahat, penyembahan roh-roh leluhur, sehingga dia membuka dirinya untuk ditindas oleh roh jahat pada saat dia tidur. 好像就是这个人呐、就是会
跟一些魔术啊，或是邪术连接关系，所以每天晚上他睡觉的时候，就好像被压住的感觉一样。Lalu kenapa Tuhan izinkan kita ketindihan? 为什么神许可我们受到这样的感觉？ Supaya kita berseru sama Tuhan dan mengerti bahwa ada celah yang kita buka dalam hidup kita. 直到我们能够明白我们里面有破口，我们能够呼吁上帝，呼喊上帝，使他能够恢复我们。 Nah, saya tutup dengan cerita ini, saudara. 我这样的结束。 Ada banyak orang mencari peramal jodoh. 有很多人要看相啊，结婚的配偶啊，要看手相啊什么的。 Ada orang cari ramal masa depan. 有的就是看未来的师傅。 Ada orang cari menafsirkan mimpi. 有人也是一直寻找解梦的方式。 Tapi mereka cari itu kepada orang-orang yang sebenarnya nggak penuh Roh Kudus atau nggak kenal Tuhan Yesus. 但是他们寻找到那些不认识耶稣、没有被圣灵充满的人那里去了。 Sebagai akibatnya, 然后结果呢？ orang itu membuka hidup dan masa depannya untuk diatur sama iblis. 那个人呢、打开了一个破口，知道他的未来呀、他的前途能够被魔鬼掌控。 Contoh, saudara, 给你例子， seseorang bermimpi, 有人做梦， dia lagi jalan. 他正在走路， Tiba-tiba dia lewat sebuah pohon yang sangat rindang. 然后突然间他经过一个很茂盛的一棵树， Lalu ada buah jatuh dari pohon menimpa kepala dia. 然后那个树上的果子就掉下来，掉在他身上， Lalu dia bangun, kaget. 然后他起来，因为吓到， Dia tanya sama peramal, 他就问了那些算命先生 arti mimpi saya apa? 我做的梦是什么意思？ Nah, saudara, makanya saya nggak sarankan saudara kalau cari arti mimpi, cari di Google atau internet, karena itu terjemahannya nggak bagus. 所以我没有就是叫你们，如果有要解梦的话，你问 Google 或是问网络，那是不可以的，因为是真的不好。 Saya menghabiskan uang hampir 1 juta untuk mengumpulkan semua bahan Alkitabiah bagaimana menerjemahkan mimpi. 我就是几乎花了就是100万印尼盾，就是为了就是把一些材料关于就是解梦的问题，在按照圣经里面。 Karena arti buah di Alkitab dengan arti buah tentang peramal itu beda jauh. 因为果子的意思在圣经里面跟一些算命先生所知道的是完全不一样。 Jadi si peramal mulai menerjemahkan arti mimpinya. 然后那个算命的开始了解那个人的梦。 Itu kamu ketimpa buah, artinya lu bakal ketimpa sial. 那你就是被那个果子就是跌在你身上，那就是你会有什么什么某某不好的事情发生在你身上。 Saya harus gimana kalau gitu? 然后就说我应该要怎么办？ Tenang, 放心， bawa telur ayam warnanya hitam 2. 你把那个鸡蛋黑色的2颗拿过来， Bawa, nanti saya bakal tunjukin pohonnya di mana. 我就会告诉你那棵树是在哪里。 Kubur telur ayam warna hitam itu di bawah pohon. 然后把那个2个鸡蛋就要在那棵树的下面埋下来， Lo nggak bakalan sial. 你都不会倒霉了。 Ternyata benar, saudara. 哦，终于说中了， Saya nggak ketimpa sial. 我没有得到任何的就是不好的事情发生。 Tapi sejak hari itu, 是从那天开始， saudara menyerahkan masa depan saudara untuk ditentukan oleh setan, karena setan yang menentukan masa depan saudara lewat 2 buah telur.
你就是把你的未来、你的生命交托给魔鬼，因为魔鬼能够掌管你生命，是借着那个2颗蛋。Saudara jual masa depan saudara cuma karena 2 buah telur. 你把你的就是未来、你的前途出卖给撒旦，因为这2颗蛋。Ah, masa Pak? 你就说那可能。 Alkitab berkata, 圣经里面说， barang siapa menjadi hamba orang itu, dia tunduk sama orang itu. 一个人呢降服给谁，他就被那个人管。 Waktu saudara disuruh beli 2 telur warna hitam, saudara udah tunduk sama itu. Saudara menjadi hamba dari setan. 你当那个算命先生说你要买2颗黑色的鸡蛋，你就已经降服给那个算命先生，你就给魔鬼掌管了。 Saya sekarang kasih terjemahan terakhir sebelum saya tutup. Ini kisah nyata karena orangnya baru WhatsApp saya seminggu yang lalu. 我就给你就是最后的一个解梦，因为这个是才上个礼拜的事情。 Pak, tolong terjemahkan mimpi saya. 牧师，你要翻一下，还是解一下我的梦？ Saya mimpi masuk ke mall, 我就是做梦进到一个百货公司， ada toilet di mall itu. 然后里面有厕所。 Waktu saya masuk ke toiletnya, 当我进到那个厕所， tiba-tiba ada ular di dalam toilet itu. 在厕所里面有就是一条蛇， Saya teriak-teriak. 我就一直呼喊。 Tiba-tiba ada seorang wanita datang dan mengambil ular itu dari toilet. 然后突然有一个女人来，然后抓了那条蛇， Lalu mimpi saya berubah, Pak. 然后我的梦就改了。 Saya ada di lantai 2 rumah saya. 我在我的家的第2楼， Tiba-tiba wanita itu muncul lagi, Pak. 突然那个女人再出现， Terus dia bawa ularnya, disimpan di kaki saya. 然后她把那条蛇就是她带来，然后放在我的脚前， Di mimpi itu ya saya panik, Pak. Marah-marah saya sama perempuan itu. 然后我在那个梦中是非常惊慌，然后一直骂这个女人。 Lalu akhirnya perempuan itu ambil lagi ularnya, dimasukin ke karung, lalu dia pergi. 然后这个女人就把抓了那条蛇，然后放在一个就是袋里面，然后她就带走了。 Saudara tahu nggak artinya apa sebenarnya itu? 你知道这个什么意思吗？ Jadi setelah kita pelajari, saudara, 知道我们已经学习了这一 dan tanya 这一 Roh 点 Kudus, 而且问主圣灵， arti mimpinya itu begini. 他的梦只是这样的解释而已。 Kalau seseorang bermimpi datang ke pasar atau ke mall, 如果一个人到了一个百货公司或是菜市场啊， itu hampir selalu gambaran tentang gereja atau sebuah komunitas. 那是常常关于就是教会或是一个社会社团。 Kalau orang mimpi masuk toilet, 如果一个人就是做梦进到一个厕所， itu simbol dari pemurnian atau pengudusan, pembersihan. 意思就是说正在被洁净，或是正在把它拍下一些不好的事情。 Kalau orang mimpi ada ular, 如果人做梦就是一条蛇， arti secara umumnya adalah sesuatu yang beracun. 然后就是很普遍的一个解释，就是一个毒的事情。 Biasanya perkataan. 大部分都是我们所说的话语。 Nah, wanita ini siapa ini? 这个女人是谁？ Yang ambil ular, yang bawa ular simpan di kaki perempuan ini wanita ini siapa? 然后把那条蛇抓，而且放在人家的脚前是谁啊？ Nah, ternyata kalau kita belajar, arti dari wanita itu adalah Roh Kudus. 然后可以看见，然后我们学习那个女人就是代表了圣灵。 Nah, arti kalau saudara tiba-tiba naik lift ke lantai 3 atau tiba-tiba saudara ada di lantai 2, itu artinya saudara lagi naik level, lagi mau dibawa naik level. 比如说你正在做梦的时候，你正在上楼梯或是第3楼啊，你在第4楼，
意思就是说，神正在提升你的属灵方式。 Jadi saya terjemahkan mimpinya seperti ini. 所以我这样的解释他的梦。 Tuhan sedang membawa kamu ke dalam sebuah gereja atau komunitas orang percaya. 神正在带领你到一个教会或一个社团，一个信徒的社团， Di mana Tuhan sedang memurnikan dan membersihkan kamu di situ. 在那里神要洁净你，神要就是炼净你。 Tapi kamu justru memberontak oleh karena ada kata-kata kasar, kata-kata jahat yang diucapkan kepada kamu di gereja. 但是你在那边就是一直就是抗议啊、叛逆啊，因为有一些话语上你所听见的和你所要的完全不好，完全不 Karena 同。 Roh Kudus itu baik, dia tolong kamu waktu itu. 因为圣灵是很好，他就帮助你。 Tapi tiba-tiba Roh Kudus datang bawa ular dan simpen di kaki kamu. 但是突然间圣灵来把那条蛇放在你的脚前， Itu artinya Roh Kudus lagi mengajari kamu untuk ambil otoritas dan menginjak ular itu. 意思就是说圣灵正在教导你来拿着你的权柄，而且要踏那条蛇。 Tapi kamu malah teriak-teriak lagi. 你还在那边还大叫大闹， Akhirnya Roh Kudus ambil ular itu dan pergi lagi. 圣灵就把那条蛇拿走，然后就离开了。 Akhirnya saya bilang sama dia, 然后我就对他说， Tuhan mau bawa kamu naik level secara rohani. 神在你的属灵上要提拔你，要提升你的属灵灵命。 Tapi kamu tidak boleh mengizinkan emosi kamu dipengaruhi perkataan orang. Sebaliknya kamu harus ambil otoritas, mematahkan semua perkataan-perkataan yang berbisa, beracun yang dinyatakan kepada kamu. 你不可以让人家对你的毒言毒语就是控制你，你要就是自己掌握这个机会来踏住这个不好的事情，要踏住那些蛇和一些不好的。 Akhirnya dia bilang, betul Pak. 然后他说：“是的，牧师， Terima kasih Pak, saya mau berubah, saya mau belajar untuk bisa ambil otoritas. 谢谢牧师，我要改变，我要悔改，让我可以就是拿着神的权柄。 Nah jadi saudara, 所以呢， saya tutup hari ini 今天的分享到此。 dengan mendorong saudara semua untuk belajar bahasa yang baru ini yang namanya bahasa mimpi. 要推动每一个弟兄姊妹来学习这个新的语言，就是梦的语言。 Kalau saudara mau belajar, saudara bisa minta tolong sama saya, sama Pak Johan. 如果你要学习，你可以请我来帮忙，或是牧师把约翰牧师来帮忙。 Karena semakin sering seseorang bernubuat, semakin tajam karunia bernubuat. Semakin sering orang bermimpi dan menerjemahkan mimpi, makin peka dia dengan mimpi. 因为如果一个人说预言越多，他说出预言，他会越敏锐，他会越敏感。你越多解梦，你也是越敏感对梦的解释。 Amin. Amin。 Mari kita berdoa, saya ingin mengajak saudara berdoa. 我要请各位一起祷告。 Tuhan Yesus, 主耶稣， hari ini di dalam namamu, 今天奉你的名， kami minta Roh Kudus 我们求主圣灵 memberikan kepada kami urapan yang profetik kenabian. 给我们一个先知性的恩膏， Buka mata kami, 揭开我们的灵眼， buka telinga kami, 揭开我们的耳朵， agar kami dapat melihat dan mendengar pesan Tuhan. 直到我们能够看见、听到主的吩咐。 Bicaralah kepada kami lewat mimpi dan penglihatan. 借着一梦，借着意象，对我们说话吧， Karena kami percaya Tuhan, 因为我们相信 ada mujizat dan hal-hal ajaib yang akan terjadi. 有奇妙的事情，有很多奇迹将会发生。 Dan hari ini juga aku perkatakan dalam nama Yesus,
而且今天我说奉主耶稣基督的名， Tuhan memerdekakan saudara dari setiap gangguan saat saudara tidur. 上帝释放你从一切拦阻你入睡的， Tuhan menebus masa depan saudara, 跟救赎你的未来， membersihkan dosa saudara dari semua bentuk-bentuk okultisme yang pernah saudara ikuti di masa lalu. 洁净你所有以前参入过的巫术、邪术的一些掺杂。 Di dalam nama Yesus, 奉主耶稣基督的名， kami sudah diajar dan sudah dimerdekakan oleh darah Yesus. 我们已经得到了教导，而且得到了耶稣宝血的释放。 Amin.